melati tumbuh kuntum melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Nama saya Muhammad Idlan bin Muhammad Najhan. Bersyukur kita kehadrat ilahi di bawah limpah kurnia ini. Saya bersama ahli kumpulan saya akan mengupas isu yang berkaitan dengan perlembagaan sebagai tapak, integrasi dan wahana etika dan peradaban di Malaysia, iaitu isu pelanggaran rukun negara. Perlembagaan negara merupakan dokumen hukum tertinggi negara yang menetapkan kerangka kerja dasar untuk pemerintahan dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Perlembagaan menggariskan prinsip-prinsip hukum negara Malaysia, memupuk perpaduan di antara kaum-kaum yang berbilang budaya. Pelanggaran salah satu rukun negara amat memberi kesan kepada negara, antaranya ialah kedaulatan undang-undang. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti serta menganalisis sejauh manakah kedaulatan undang-undang di negara ini dituruti dan diamalkan. Objektif khusus kajian ini iaitu untuk mengenal pasti faktor pembentukan rukun negara dari segi kedaulatan undang-undang, untuk menganalisis kesan pengelanggaran kedaulatan undang-undang negara dan untuk mewujudkan strategi bagi memelihara kedaulatan undang-undang negara. Seterusnya, saya akan sambung mengenai penyataan masalah atau isu. Pelanggaran salah satu etika rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang merupakan sebuah isu yang patut dibangkitkan. Hal ini kerana rukun negara adalah sebuah deklarasi prinsip dasar ideologi negara kita yang patut dipatuhi bagi setiap rakyat sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada negara. Seterusnya, pelanggaran rukun negara dapat dirungkapkan sebagai tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam rukun negara. Pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan undang-undang dalam rukun negara adalah satu isu yang sangat serius dan dapat menimbulkan masalah terhadap masyarakat dan negara Malaysia. Prinsip kedaulatan undang-undang yang merupakan rukun negara yang keempat menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang negara bagi menegakkan keadilan dan membangunkan masyarakat yang adil, berintegriti dan harmoni. Seterusnya, pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan undang-undang dapat terjadi dalam pelbagai bentuk seperti penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, rasuah, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Antara contoh isu yang boleh menggoyahkan kedaulatan undang-undang negara adalah isu sindiket selundup arak dan rokok tanpa cukai. 6 individu termasuk dalang utama sindiket pengedaran rokok dan arak tidak bercukai yang telah beroperasi lebih 4 tahun di sekitar daerah di Johor Bahru telah ditahan oleh Pasukan Gerakan Am PGA menerusi 2 serbuan berasingan. Menurut pihak berkuasa, serbuan menerusi op kontraban yang telah dibuat telah merampas arak dan rokok selundup bernilai kira-kira RM704,370. Pegawai Pemerintah Batalion 5 PGA, Superintendent Muhammad Razali Melin berkata, rampasan yang membabitkan arak dan rokok selundup beserta barangan sindiket yang lain dianggarkan bernilai RM1.13 juta, katanya dalam satu kenyataan. Pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap sistem undang-undang yang telah dibentuk. Ini sangat berbahaya kerana ianya boleh memberi kesan buruk dan negatif kepada masyarakat dan negara. Ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam prinsip kedaulatan undang-undang iaitu memberi perlindungan terhadap hak asasi individu dan pemeliharaan keselamatan dalam sosial. Seterusnya saya akan ceritakan tentang kajian literature. Jadi kajian literature yang pertama yang saya akan ceritakan adalah yang digunakan oleh karya N. Muslim, N.Y. Musa dan juga A.A. Razak yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan sebagai Tapak Integrasi, Wahana Etika dan Peradaban. Karya ini diterbitkan pada tahun 2021. Jadi ianya menerangkan dengan lebih terperinci mengenai perlembagaan persekutuan di negara kita. Jadi seterusnya,
Untuk kajian literature yang kedua, saya mengambil yang bertajuk Peranan Prinsip Rukun Negara dalam Pembentukan Bangsa Malaysia. Karya ini dihasilkan oleh beberapa individu iaitu Khairul Azhar Meranangi, Abdul Qayyum Abdul Razak dan Muaz Muhammad Noor, dan diterbitkan pada tahun 2021 juga. Okey. Selain itu, karya bertajuk Rukun Negara dalam Pempukuhan Ketahanan Negara telah menjadi kajian bagi kumpulan kami. Hasil karya ini ditulis oleh Abdul Rahman dan diterbitkan pada tahun 2010. Jadi prinsip rukun negara iaitu didefinisikan sebagai membentuk etika dan sifat tanggungjawab dalam diri merupakan tajuk kajian literature kami yang seterusnya. Jadi akhir sekali untuk kajian literature kami yang kami gunakan ialah karya Najwa Farhana, Nur Alia Arina, Syafiq Arfa Idrina, Wan Nabila Abha yang diterbitkan pada tahun 2020. Jadi untuk literature ini ia bertajuk Kedaulatan Undang-Undang, Hakikat dan Realiti Semasa. Jadi untuk yang kedua, saya akan menceritakan tentang metodologi kajian. Jadi dalam metodologi kajian ni dia mengandungi dua perkara, maafkan saya. Jadi perkara yang pertama iaitu kaedah rujukan jurnal. Jadi dalam sebuah jurnal yang telah dijadikan sebagai panduan kami, penulis menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan untuk mendefinisikan faktor-faktor yang berkontribusi dalam pembentukan rukun negara dalam konteks perundang-undangan. Jadi hasil dari analisis terhadap jurnal tersebut kemudian digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan rukun negara. Jadi untuk kaedah yang kedua iaitu kaedah rujukan internet. Jadi kaedah ini merujuk kepada metod yang digunakan untuk mengutip sumber-sumber yang ditemukan secara online dalam sebuah karya tulis. Dalam era digital saat ini, internet menjadi sumber informasi yang luas dan mudah diakses oleh semua penduduk ataupun masyarakat. Jadi dalam penulisan akademik seperti esei atau penelitian, kaedah rujukan internet membantu memvalidasi informasi yang digunakan dan memungkinkan kami untuk melacak sumber tersebut secara lengkap. Dengan mencantumkan rujukan yang tepat, kami dapat memverifikasikan informasi melebihi konteks lebih lanjut atau melanjutkan penelusuran lebih lanjut. Penggunaan kaedah rujukan internet ini memungkinkan penulis untuk menyertakan sumber-sumber yang relevan dan menghormati kerja keras penulis atau penerbit asli. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Amayadi. Saya ingin membentangkan tentang fakta pembentukan rukun negara. Salah satu fakta pembentukan rukun negara di Malaysia adalah prinsip kedaulatan undang-undang atau supremasi undang-undang yang diakui oleh semua pihak, termasuk raja-raja dan masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahawa undang-undang adalah autoriti tertinggi di negara dan semua orang, tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh pada undang-undang yang berlaku. Prinsip kedaulatan undang-undang ini sangat penting dalam membentuk rukun negara. Hal ini kerana menjamin keadilan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, undang-undang berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dan antara individu dengan negara. Melalui undang-undang, masyarakat dapat memperoleh perlindungan dan jaminan hak-hak dan juga terhindar daripada kesewenang-wenangan kekuasaan. Prinsip kedaulatan undang-undang adalah salah satu pilar penting dalam membentuk rukun negara. Kedaulatan undang-undang mengacu pada prinsip bahawa undang-undang berlaku secara adil dan merata bagi semua warga negara tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Hal ini mencerminkan prinsip dasar rukun negara yang berlaku di Malaysia. Dalam konteks rukun negara, prinsip kedaulatan undang-undang memainkan peranan
dalam memastikan keadilan, keamanan dan keharmonian dalam masyarakat. Kedaulatan undang-undang menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang, agama, kaum dan status sosial. Prinsip ini mendukung keadilan sosial dan kesetaraan di mata undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya bersama saya Nur Hilmi bin Ismail, nombor matrik 2022645748, menerangkan dengan lebih mendalam tentang kesan-kesan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan undang-undang. Terdapat dua kesan yang dapat diambil dari isu ini, iaitu ketidakadilan dan ketidakstabilan. Pertama sekali adalah ketidakadilan. Ia merupakan salah satu konsekuensi yang sangat serius dari pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan undang-undang. Ketika prinsip ini dilanggar, kesetaraan, keadilan dan perlakuan yang adil di mata hukum dapat terancam. Huru-hara dan ketidakstabilan sosial yang ditimbulkan oleh ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak yang paling mencolok dari ketidakadilan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ketika prinsip kedaulatan undang-undang tidak dihormati, individu mungkin menghadapi pelanggaran hak-hak mereka seperti penangkapan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan atau perlakuan diskriminatif. Pelanggaran ini merosak martabat dan integritas individu serta menghasilkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Kesimpulannya, ketidakadilan merangsang rasa ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat yang pada gilirannya dapat memicu protes, kerusuhan atau bahkan konflik berskala besar. Yang kedua pula berkaitan dengan ketidakstabilan ketika prinsip ini dilanggar. Konsekuensinya dapat menciptakan ketidakstabilan yang meluas dalam masyarakat dan negara secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap kedaulatan undang-undang dapat memicu konflik sosial dan juga politik yang dapat merosak kestabilan negara. Ketidakstabilan dalam sistem hukum memunculkan ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan tidak diperlakukan secara adil. Ini dapat menciptakan polarisasi sosial, pertentangan dan bahkan kerusuhan yang meluas. Konflik politik yang timbul dari pelanggaran prinsip kedaulatan undang-undang juga dapat menghambat pembangunan negara dan mengganggu proses demokrasi. Akhir kata, dalam rangka pembangunan masyarakat yang stabil dan adil, penting untuk kita memperkuat prinsip kedaulatan undang-undang dan menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syidi bin Rashid, nombor pelajar 2022899102. Di bahagian saya perlu menerangkan mengenai strategi bagi memelihara kedaulatan undang-undang. Terdapat beberapa strategi yang boleh diambil untuk memelihara kedaulatan undang-undang dalam negara. Strategi pertama untuk memelihara kedaulatan undang-undang ialah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah perlu mewujudkan pentadbiran yang lebih cekap. Selain itu, pemerintah juga seharusnya mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Seperti yang sudah dimaklumkan, amalan rasuah akan mengganggu kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, malah akan merosakkan reputasi negara kebanggaan kita. Jadi kita perlulah membendung amalan rasuah supaya politik dalam negara kita kekal stabil dan meningkatkan kemakmuran ekonomi negara kita. Sebagai seorang rakyat pula, kita perlulah menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Kita perlu memberi sedikit masa kepada pemimpin kita untuk melakukan tugas-tugas mereka kerana sejujurnya untuk membangunkan sebuah negara bukanlah perkara yang mudah dan perlu mengambil masa yang agak lama supaya kestabilan dan pelbagai aspek dapat dikecapi. Strategi seterusnya untuk memelihara kedaulatan undang-undang ialah dengan mengekalkan perpaduan kaum. Pemerintah boleh mengambil inisiatif mengubah dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Pemerintah harus memperuntukkan pembelajaran yang mencukupi untuk program memupuk perpaduan kaum. Selain itu, rakyat perlulah memahami dan menghormati agama serta budaya berbagai kaum. Apabila menyentuh isu agama dan budaya, kita hanya perlu memahami dan menghormati agama dan budaya sebuah kaum dan tidak bermakna perlu mempercayai agama dan budaya sebuah kaum tersebut. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita juga sepatutnya melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Strategi berikutnya untuk memelihara kedaulatan undang-undang ialah memupuk patriotisme. Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap negara dan sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya.
Pemerintah boleh mewajibkan sejarah sebagai mata pelajaran teras bagi melahirkan generasi yang peka terhadap sejarah negara. Kita amat beruntung kerana langkah ini telah diterapkan dalam sistem pendidikan negara, malah subjek sejarah bukan subjek teras yang perlu lulus untuk mendapatkan sijil pelajaran Malaysia. Bagi patriotisme dalam sebuah diri, rakyat perlu menghormati lambang negara seperti Jalur Gemilang dan lagu Negaraku. Budaya menghormati Jalur Gemilang dan lagu Negaraku sering kita dapat lihat di upacara-upacara rasmi. Rakyat menghormati lagu Negaraku dengan menyanyikannya sambil berdiri tatkala lagu berkumandang. Kesimpulan yang dapat diambil adalah menjaga kedaulatan undang-undang adalah suatu hal yang penting dalam sesuatu negara. Dengan menerapkan dan menegakkan hukum secara tegas dan adil, negara dan masyarakat dapat meraih banyak manfaat. Dengan menerapkan hukum secara tegas, negara dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berlanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang adil memastikan bahawa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dengan demikian, memahami pentingnya kedaulatan undang-undang membawa kita pada kesedaran bahawa langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk memastikan penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Dengan mengedepankan kedaulatan undang-undang, sesebuah negara dapat mencapai kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi yang berlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Saya akhiri perbincangan kita dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih.